kita, program kita semakin mendapat sambutan. Hadirin hadirat sekalian, kita 2 tahun terpaksa berkurung MCO. Disebut oleh rakan-rakan saya tadi, kita tidak dapat buat program bertemu muka seperti ini. Hanya selepas April baru saja dibuka, kemudian rakan kita Parti Keadilan pula mengadakan convention. Sehingga selesai convention mereka, maka kita dapat bergeraklah sekarang ini serentak 3 parti sekali, iaitu Amanah Keadilan DAP di mana-mana kita buat program bersekali. Dan kita akan mempergiatkan program ini, sebab itu tak boleh kira dah sekarang ini sama ada hari Jumaat ke Sabtu ke Ahad ke, semua hari dikira hari kita bekerja sehingga pilihan raya akan datang, kerana kita nak cover 2 tahun yang kita terpaksa berkurung, maka maklumat tak dapat kita sampaikan kepada orang-orang bawahan seperti biasa. Hadirin yang dihormati sekalian, malam ini saya nak tumpu satu perkara saja, iaitu soal rasuah yang telah disebut oleh Yang Berhormat Faiz dan juga Yang Berhormat Adli tadi, dan disebut oleh rakan-rakan yang lain. Kita menyebut Islam ya'lu wala yula alaih. Islam itu yang paling tinggi dan tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kita yakin dengan apa yang kita kata, kerana itu adalah pemberitahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula kita pula menjulang perjuangan Islam rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat untuk semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau Muhammad melainkan membawa rahmat kepada sekalian alam. Apakah ianya membawa rahmat berlaku kepada dunia Islam sekarang? Salah Al-Quran, salah hadis, atau salah orang Islam itu sendiri? Sekarang negara-negara orang Islam tercorot ke belakang. Buatlah ukuran indeks apapun, umat Islam terkebelakang. Indeks rasuah, indeks hak asasi, indeks kebahagiaan, semua negara Islam terkebelakang. Sebab itulah kita ingat kata-kata almarhum Rashid Redha daripada Mesir ketika dia melawat Eropah 70 tahun dulu. Beliau mengatakan, aku pergi ke negara Eropah, aku melihat Islam ada di sana. Aku balik ke negeriku, aku melihat orang Islam, tetapi Islamnya tidak ada. Ini yang berlaku di dunia Islam, yang menyebabkan umat Islam mundur. Bahkan kebelakangan ini, seolah-olah umat Islam semakin tewas. Baru-baru ini minggu lepas saya hadir program pembebasan Palestin yang dibuat di Iraq, di kota Karbala. Kenapa dibuat di Iraq? Kenapa selalu dibuat di Iran? Kenapa selalu dibuat di Lebanon? Karena negara Arab lain tak boleh buat sidang Palestin. Hamas, Hizbullah, kumpulan jihad Islam di senarai hitam tak boleh masuk ke negara-negara Arab. Karena beberapa negara Arab Teluk, mereka menjadikan penaung utama mereka ialah Amerika. Kiblat mereka kiblatain, Washington dan London. Dan tak boleh buat sidang-sidang antara bangsa hal Palestin di setengah-setengah negara Arab. Ini keadaan umat Islam sekarang. Dan sekarang sedang berlaku satu pergolakan besar, iaitu dikatakan orang-orang Yahudi ortodok, orang-orang Yahudi yang radikal akan masuk dan menguasai Masjid Al-Aqsa tidak lama lagi. Kenapa mereka berani berbuat demikian? Karena mereka lihat negara-negara Arab satu demi satu mengiktiraf negara haram Israel. Satu demi satu membuat hubungan dagang dengan Israel. Dan umat Islam berada di tahap yang begitu terkebelakang.
Kalau kita Tapi undi kita jangan bimbang, karena berlaku juga kebangkitan-kebangkitan di pihak lain. Dan kita lihat sekarang ini, negara Israel itu tidak boleh bertahan lama, karena penaung utama mereka iaitu Eropah semakin lemah. Kerana dunia sedang berubah, dipanggil shifting of power pada barat ke timur. China, Iran, Rusia yang membuat gabungan. Kemudian kesatuan BRICS, Brazil, India dan beberapa negara lain yang bersatu dengan kumpulan ini akan menyebabkan terpukul ekonomi negara-negara Eropah pada masa hadapan. Oleh itu bila Eropah lemah, khasnya Britain, Perancis, Amerika dan sebagainya, akan lemahlah Israel. Karena kekuatan Israel bergantung kepada mereka yang selama ini memelihara dan membantu mempertahankan Israel. Cuma negara-negara Arab terlambat di sudut nak mempertahankan Israel, karena kita lihat sekarang ini pola dunia sedang berubah ke arah timur. Kembali saya nak sebut tadi hal rasuah. Saya nak bandingkan 3 kaum utama di Malaysia ini, sikap mereka terhadap rasuah. Orang-orang Cina, orang Tionghoa, kebanyakan mereka dulu menyokong MCA. DAP menang beberapa tempat di bandar-bandar seperti Seremban dengan Chan Manhinnya, Kota Melaka, itu tempat mereka boleh menang. Johor, payah mereka nak menang. Bandar Kuala Lumpur, iaitu Bukit Bintang, beberapa kursi di Pulau Pinang, itulah tempat mereka boleh menang. Beberapa tempat DAP. Selain itu, MCA. Berlaku skandal rasuah yang hebat dalam MCA, terutama dalam Koperasi Bersatu. Menjelang tahun 86, pimpinan MCA waktu itu Tan Kun Suan, dia ditangkap dan didakwa di mahkamah. Marahnya orang Cina terhadap rasuah dan penyelewengan dilakukan oleh pemimpin MCA. Pilihan raya tahun 86 itulah DAP menang paling besar, 24 kursi parlimen. Pulau Pinang hampir mereka tawan. Hanya kurang 2 kursi lagi untuk mereka menguasai Pulau Pinang. Di Negeri Sembilan, seorang driver lori Cina, tak pandai cakap Mandarin, cakap Cina kampung bolehlah. Tak pandai bahasa Inggeris, tak pandai bahasa Melayu. Driver lori balak. Hantar calon mewakili DAP, lawan MCA. Hari perakan ribuan orang membawa calon MCA. DAP hanya pergi sebuah kereta tempat daftar mengundi. Bila datang putusan pilihan raya, DAP itu menang. Dia tak berkempen langsung, dia pun tak boleh bercakap, dia boleh hanya lu goa saja, tapi dia menang. Kenapa? Orang Cina protes karena MCA terlibat dalam rasuah. Orang India pula, mereka juga bukan berpendidikan tinggi di estate, ada duduk di rumah-rumah setinggan di tepi jalan kereta api. Sedikit saja yang kaya raya. MIC terlibat dalam skandal rasuah Mica Holding. Pemimpin MIC terlibat didedahkan dalam parlimen dan di luar parlimen. Orang India marah karena wang negara bantu sepatutnya untuk menolong orang-orang miskin India, tetapi diperkayakan pemimpin-pemimpin MIC. Datang pilihan raya 2008, semua calon MIC kalah. Sekarang tinggal satu saja, yaitu di Tapah. Semua calon MIC kalah karena orang India menolak mereka, terutama isu rasuah dan penyelewengan. Kita lihat pula orang Melayu, dedah sekali rasuah, dedah, masih panggil bosku. Bahkan ada ungkapan pula mengatakan, orang Melayu, orang Islam, mereka ini kalau melakukan segala bentuk dosa, mereka ada pintu taubat. Kita perlu sokong mereka. Karena orang bukan Islam, dia baik macam mana pun, dia tak ada pintu taubat. Kita lihat, kenapa orang Islam tidak sensitif hal rasuah ini. Kita selalu sebut, kita yang membaca ayat Ar-Rashi wal Murtashi finnar. Tetapi ayat ini tidak dibaca oleh menteri-menteri Singapura. Karena menteri-menteri Singapura 80%
bukan Islam. Tapi Singapura negara yang keempat dalam dunia paling rendah rasuah dalam dunia. Dan negara yang paling rendah rasuah dalam dunia tak baca pun ayat Ar-Rashi wal Murtashi finnar, yaitu New Zealand. Kenapa khazanah Islam ini diambil dan dilaksanakan oleh orang lain? Sebaliknya, kita melihat bila rasuah terbesar berlaku dalam dunia, skandal 1MDB. Bila pemimpin PAS pergi jumpa Arukanda, Arukanda menerangkan hal 1MDB. Kata Tuan Ibrahim Tuan Man, kami berpuas hati terhadap penerangan itu. Sedangkan 1MDB skandal rasuah yang terbesar dalam dunia. Kalau kita tak tahu, tanya pada orang yang tahu. Saya tak erti dalam hal law, undang-undang. Saya tanya Faiz Fadil. Saya tanya Hanifah Maidin. Saya tak pandai dalam hal akaun. Saya tanya Tony Pua. Saya tanya Rafidi Ramli. Saya tanya Lim Guan Eng. Ini orang yang reti dalam hal akaun dan sebagainya. 1MDB memang payah nak faham. Kita tanyalah orang yang reti. Tapi bila dah tanya, dia tak bawa orang yang reti, akhirnya dia berpuas hati. Sekarang, skandal 1MDB begitu besar, rakyat kena bayar hutang anak cucu kita, anak cucu Raja Bahrain, anak cucu Adli, anak dan cucu Faiz Fadil nanti kena bayar hutang 1MDB. Lebih 50 bilion. Satu tahun interest 1.7 bilion. Kita kena bayar di atas skandal rasuah yang dibuat di zaman pimpinan Najib. Tapi kita lihat parti Islam tak bersuara hal ini. Hal perkara yang besar yang membawa negara boleh, kalau tak dikawal, boleh menjadi seperti Sri Lanka. Inilah akibat besar, hadirin sekalian. Bila rasuah dipejam mata, akhirnya kita lihat di dunia Islam, na'udzubillah, tidak akan jadilah seperti di negara-negara umat Islam yang lain, di mana umat Islam sekarang bukan hanya ekspor minyak, ekspor utama mereka, tapi ekspor utama di negara orang Islam ialah pelarian sekarang ini. Bila kita nak insaf perkara ini, memang Pakatan Harapan dulu bila memerintah menteri-menterinya tak berpengalaman. 2 orang saja berpengalaman, Tun Mahathir dan Mahyudi Yassin. 2 orang lagi biasa jadi ketua menteri dan menteri besar, Lim Guan Eng dan Azmin Ali. Yang lain semua tak pengalaman. Kita akui, kita masuk hari pertama ke pejabat kementerian masing-masing, kita terpinga-pinga. Sentiasa berbincang dengan pegawai-pegawai kerajaan. Maka saya berbincang dengan Panglima Angkatan Tentera, laut, darat dan udara. Macam mana nak buat, macam mana nak memulihkan keadaan dan sebagainya, kita bincang. Dan kita dapati, setahun setengah kita memerintah, Transparency International mengatakan indeks rasuah daripada tempat 61, kita jadi nombor 51. Kita potong 10 negara. Ini kejayaan kita yang tak dapat dinafikan oleh lebay-lebay PAS. Bila PAS ambil alih bersama dengan Taslim Mahyudi Yassin, ambil alih kuasa, indeks rasuah naik sebelah mata. Apa jadi ini? Mana ayat yang kamu baca Ar-Rashi wal Murtashi finnar? Bahkan sekarang ini, apa yang mereka cakap dulu semuanya bohong dan lara. Kita yang terperangkap. Saya sendiri sekarang, kalau orang saya tahu UMNO sembelihan lembu atau kerbau ke kambing, saya makan masih melugai. Kenapa? Saya dilatih zaman PAS dulu tak boleh makan sembelihan UMNO. Sampai sekarang. Ini korban ni. Kalau bagi tahu UMNO sembelih, saya masih melugai. Karena kita didoktrin begitu. Sekarang kita lihat apa mereka kata. Ucapan orang nombor satunya dalam pilihan raya. Dari sini pergi ke Dumai, singgah sebentar di ibu kota. Keluarlah mengundi beramai-ramai. MCA kawan kita. Bukan UMNO lagi, MCA. Jadi saya tak boleh fikir ni. Selama ni kamu dah bohong kami. Sampai tergeliat leher kita. Lintas 5 biji masjid nak cari masjid tu imam PAS.
Tinggal masjid-masjid itu Imam UMNO. Mereka ajar kita. Kemudian pula dalam parlimen sebut ini Pakatan Harapan pemerintah tak peduli masalah pakaian menutup aurat, terutama sekali para mugari. Sekarang saya pun datang daripada Kota Baru ke Kuala Terengganu, saya naik kereta. Saya tak naik kapal terbang. Karena saya boring. Semua para mugari dah tutup aurat sekarang. Sejak daripada Zailah menjadi timbalan menteri hal wanita sekarang ini. Dulu buat demonstrasi supaya judi ditutup. Demonstrasi depan tempat jual 6 ekor di Kedah. Karena Pakatan Harapan pemerintah ni judi terus berkembang. Tapi bila PAS naik memerintah, judi yang kita turun pada 8 kali, dia naikkan semula ke 22 kali. Ada tak PAS arahkan ahli-ahlinya buat demonstrasi sekarang ini? Ada atau tidak? Yang penting, kita kena jaga yang mana lebih darurat. Akhufun dararain. Sama ada bersama UMNO, PN ataupun bersama Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ini tak ada akidah. Iman mereka boleh dipertikaikan. Mereka pula nak ukur iman orang. Hadirin, perkara ini yang dimainkan perkataan yang dipanggil sentimen. Sentimen inilah yang cukup berbahaya. Sekarang sentimennya tak boleh ini PH kerana ada DAP. DAP. Tapi Presiden PAS dia kata apa pun janganlah ambil sangat di hati kerana dia akan berubah minggu depan. Minggu depan kita tak tahu dia nak kata lain pula. Dulu kita tahu dia bermusuh sangat dengan UMNO. Lepas tu berbaik dengan UMNO, bermusuh dengan kita. Masa bersama dengan kita, musuh MCA. MCA menentang hudud. DAP tidak menentang darurat di Kelantan. Dia sokong DAP. Masa ucapan di Teluk Intan, membela, mengkempen untuk calon DAP, dia kata DAP sahabat kita. DAP terima Perlembagaan Malaysia meletakkan Islam agama rasmi, dia sokong. Sekarang dia hentam DAP, dia sokong MCA. Lepas pilihan raya ni, dia akan kata pula, PA sahabat kita. Memang mereka yang memimpin PA itu terutama amanah rakan-rakan kita. Dia akan berubah gitu pula. Sebab orang ni dia berubah barangkali setiap seminggu ada pandangan-pandangan lain. Tapi yang penting bagi kita, kita kena terus istiqamah. Kena terus berpegang, iaitu good governance yang disebut oleh rakan-rakan tadi adalah perkara yang paling penting. Kita sepatutnya sekarang berada setara dengan negara Korea di sudut kekuatan ekonomi. Tapi 60 bilion bocor satu tahun. Bayangkan wanita-wanita depan saya. Kalau kamu demand nak beli beg tangan, 10 biji pun dah banyak dah. 4-5 tu berpatutan, sampai 10 ni dah melampau. Bayangkan kalau orang itu ada beg tangan 350 biji. Dia nak letak di tangan mana? Tak lama lagi berehatlah dalam jail dia. Kenapa? Satu projek ni sebut dalam mahkamah, bukan di luar mahkamah. Dia minta 180 juta. Can you imagine ni? Ini korban. Dia minta 180 juta dan dah beri. Sebab itu dia kena denda lebih 900 juta kerana didenda 5 kali daripada rasuah yang dia minta. 900 juta lebih dia kena bayar denda kerana 180 juta. Projek itu projek apa? Solar untuk bekalan elektrik dan sebagainya ke sekolah-sekolah. Projek lebih kurang 1.2 bilion. Kalau 400 juta habis kerana rasuah, projek itu sebenarnya 800 juta saja. 400 juta dah hilang. 400 juta itu banyak mana wang yang boleh kita bantu luar bandar, bantu bina sekolah, bantu balai polis, bantu rumah-rumah angkatan tentera. Kalau 60 bilion setahun bocor ini banyak. Tapi orang Islam lihat perkara ini perkara enteng. Akhirnya yang susah kita. Memang warna NDB orang tak nampak. Sebab tak tahu duit itu hilang. Saya sendiri pun tak pandai. Kena tanya orang yang reti. Tapi bila buat kapal LCS, bayar 6 bilion sebiji tak siap.
Baru orang nampak, oh macam ni rupanya jadi. Hoda helikopter tak nampak. Tak hilang ke mana, sayap ke mana, badan entah ke mana. Tak nampak. Baru orang boleh nampak, itu belum lagi siasat kementerian-kementerian lain. Sebab itu rasuah menjadi tajuk utama kita. Cara nak mengatasinya, jalan yang paling baik ialah undi semula Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang akan datang. That is the best way. Tak ada jalan lain. UMNO jangan haramlah sebab UMNO dah jadi budaya. Dia dah culture. Dan sekarang pun PAS dah tiru. Saya jumpa orang kedutaan di sebuah negeri. Dia kata saya heran bila Kelantan dapat duit daripada kerajaan Pakatan Harapan. Yang pertama 400 juta. Yang pertama dia beli Mercedes dulu 14 biji. Kenapa rakyat Kelantan tak buat tunjuk perasaan? Saya kata orang Melayu ni memang payah. Para pemimpin dia sanggup berkorban apa saja, dia susah pun tak apa. Saya selalu bawa cerita Hang Tuah yang jauh pergi mengembara. Ni orang Melaka ni selalunya itulah, mereka cerdik lah dulu, bodoh macam tu lah. Pergi mengorak Tun Teja di Pahang. Nak dapat Tun Teja tu bukan senang. Cantik. Duduk dalam istana, nak kena panjat pagar, nak tengok Tun Teja yang dilakonkan oleh Seniwati Zaitun. Ingat tak? Dapat. Tun Teja pun gila kat Hang Tuah tak kira dah. Memang dia suka. Oleh kerana Tun Teja nak persembahkan, Hang Tuah nak persembahkan Tun Teja kepada raja, dia nak buat macam mana? Dia buat bagi makan sirih lupa. Supaya Tun Teja lupa pada dia. Dia menyanyilah lagu, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Berkorban tu apa? Nak beri hak dia kepada pemimpin. Patutnya kita pahlawan panglima, hak raja tu kita ambil jadi hak kita. Baru hero. Tidak. Korban apa saja untuk memimpin. Inilah susah macam mana pun tak apa. Boleh tengok wakil rakyat Exco naik Mercedes, kami tak makan pun tak apa. Air keroh macam teh susu pun tak apa. Bila orang-orang Melayu, orang Islam nak ubah sikap ini? Ini soal rasuah-rasuah korupsi ni perkara besar. Tengok Pulau Pinang, negeri yang bukan orang Islam jadi ketua. Kita boleh nak kata apa? Dia boleh buat bridge, dia boleh buat jalan raya, lebuh raya. Daripada Bandar Tanjung ke balik pulau. 270 juta lebuh raya itu. Duit mana? Kerajaan negeri. Kenapa kerajaan negeri boleh bina? Kerana duit ada. Kenapa duit ada? Tak tirih. Kurang rasuah. Saya tak berani katalah 100% tak ada. Tapi amat kurang rasuah dibuktikan oleh laporan audit negara. Terengganu dia kena terima kasih kepada Pakatan Harapan. Kerana kita janji manifesto kita kalau kita menang, kita akan tunaikan iaitu royalty dikembalikan kepada negeri yang menghasilkan minyak. Terengganu, pengeluar minyak, kita menang, kita tunaikan janji. Siapa Menteri Kewangan? Lim Guan Eng, Cina tu. Kita kata nak kena tunaikan ni, Lim Guan Eng ni banyak orang dapat ni. Kita janji, kita kena tunai. Itulah beri lebih 1 kalau kita undi satu parti tiba-tiba kepada Terengganu di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Kalau UMNO terus memerintah, dia tak akan beri royalty ini kepada Terengganu. Ini hadirin sekalian jasa kerajaan Pakatan Harapan. Sebab itu Menteri Besar Terengganu, Exco Terengganu jangan act sangat. Yang kamu dapat itu kerana janji kerajaan Pakatan Harapan. Belanjalah sebaik mungkin untuk rakyat negeri Terengganu. Jangan belanja tak tentu halal, terutama sekali untuk memperkayakan diri dan kaum keluarga. Ini yang kita harapkan. Sebab itu hadirin sekalian, kawan-kawan dah sebut tadi, memang Terengganu ni saya ucap tahniah kerana kamu tabah nak tubuh amanah di Terengganu. Ingatlah bagaimana kita nak bergerak dalam PAS di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, di Selangor dulu. Sana tempat yang kita yang sebut, Pak Fadil sebut itu, kita ceramah 5 orang yang dengar 3 orang di Tampen, sekarang Tampen wakil rakyatnya daripada Parti Amanah. Berubah. Kenapa? Kerana kesabaran, perjuangan yang berlaku di Johor, di Terengganu, di Melaka, akhirnya mereka dapat hasil perjuangan itu.
Di Terengganu sekarang memang amanah dianggap terpencil. Keadilan pun terpencil. Maklumlah, sini kubu kuat PAS yang paling kuat dalam dunia. UMNO pun kuat di sini, dua-dua parti itu kuat. Tapi jangan bimbang. Pemikiran manusia ini berubah, dia fikir dan dia tengok, terutama kejayaan negeri-negeri di bawah Pakatan Harapan, rakyat di sini juga akan berubah. Artinya, Terengganu pada masa hadapan insya-Allah akan bawa sinar yang gemilang. Bila Terengganu naik, Kelantan naik, pantai barat kita pertahankan, maka waktu itu PAS dan UMNO dan juga bersatu di bawah pimpinan Mahyudin Yassin akan ghaibul ghuyub insya-Allah. Inilah yang kita harapkan dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua dan insya-Allah amanah dan Pakatan Harapan Terengganu akan terus maju. Insya-Allah kita akan mencapai kejayaan dalam pilihan raya yang terdekat yang akan berlaku di Terengganu dan di Malaysia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.